Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi di mana kita masih lagi berada dalam topik reka bentuk pengatur caraan. Ini adalah topik kita iaitu asas reka bentuk pengatur caraan. Di mana dalam video ini kita akan belajar subtopik proses penghasilan algoritma. Sebelum itu, mari kita lihat standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan kita adalah 6.3 asas reka bentuk pengatur caraan. Manakala standard pembelajaran kita adalah 6.3.4 menjana idea dalam bentuk sudut atau carta alih berdasarkan situasi yang diberi. 6.3.5 menilai sudut atau carta alih yang dihasilkan untuk mengesan ralat. 6.3.6 membuat pembentangan hasil yang telah ditambah baik. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PDPC, murid akan dapat pertama, menjana idea dalam bentuk sudut atau carta alih berdasarkan situasi yang diberi. Kedua, menilai sudut atau carta alih yang dihasilkan untuk mengesan ralat. Ketiga, membuat pembentangan hasil yang telah ditambah baik. Manakala kriteria kejayaan kita pula adalah pertama, murid berjaya menganalisis sudut atau carta alih untuk ditambah baik. Kedua, murid berjaya menghasilkan sudut atau carta alih yang telah ditambah baik dan membuat pembentangan dengan sikap yang positif dan boleh dicontohi. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk pembelajaran kita. Mari kita mulakan. Dalam kita membuat proses penghasilan algoritma ini, kita ada 3 perkara yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menjanakan idea dalam sudut atau carta alih berdasarkan situasi. Kedua, menilai sudut atau carta alih yang dihasilkan untuk mengesan ralat. Ketiga, membuat pembentangan sudut atau carta alih yang telah ditambah baik. Ini adalah proses kita untuk menghasilkan algoritma. Mari kita pergi kepada langkah yang pertama iaitu menjanakan idea dalam sudut atau carta alih berdasarkan situasi. Terdapat 2 situasi yang berbeza. Mari kita pergi kepada situasi yang pertama. Ini adalah situasi yang pertama. Boleh lihat gambar di bawah. Mari kita lihat apa yang sedang berlaku. Saya ingin menolong ayah memindahkan anak pokok ke dalam pasu. Jadi, budak lelaki ini ingin memindahkan anak pokok ke dalam pasu. Jadi, kita perlu buat algoritma berkenaan proses memindahkan anak pokok ke dalam pasu. Jadi, mari kita buat algoritma tersebut. Baiklah. Mula-mula kita buat dahulu sudut kod. Jadi, sebelum kita membuat algoritma seperti sudut kod ataupun carta alih, kita perlu tahu proses ataupun langkah-langkah memindahkan anak pokok ke dalam pasu. Jadi, di sini diberikan langkah-langkah ataupun proses memindahkan anak pokok ke dalam pasu. Pertama, sediakan alatan dan bahan. Kedua, sediakan medium penanaman. Ketiga, masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Keempat, masukkan anak pokok ke dalam pasu. Kelima, tambahkan medium sehingga penuh. Keenam, padatkan medium. Ketujuh, siram sedikit air. Kelapan, letakkan di tempat teduh. Jadi setelah kita faham dan tahu proses memindahkan anak pokok ke dalam pasu, barulah kita mula membuat sudut kod. Jadi ini adalah sudut kod yang telah kita buat, iaitu sudut kod proses memindahkan anak pokok ke dalam pasu. Pertama, kita perlu tulis mula. Kalau ada mula, ada tamat. Jadi seterusnya barulah kita pergi kepada prosesnya, iaitu sediakan alatan dan bahan. Seterusnya, sediakan medium penanaman.
Seterusnya, masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Seterusnya, masukkan anak pokok ke dalam pasu. Seterusnya, tambahkan medium. Jika belum penuh, maka tambahkan medium. Tamat jika. Seterusnya, padatkan medium. Seterusnya, siramkan sedikit air. Seterusnya, letakkannya di tempat teduh. Akhir sekali, tamat. Jadi, ini adalah sudukut untuk memindahkan anak pokok ke dalam pasu. Mari kita buat algoritma berbentuk carta alir pula. Ini adalah algoritma berbentuk carta alir. Jadi, bagaimana kita nak buat carta alir ini? Kita boleh buat berdasarkan sudukut yang kita buat tadi. Ini adalah sudukut yang kita bina tadi. Jadi, kita pindahkan atau kita tukarkan bentuk sudukut ini ke dalam bentuk carta alir. Jadi, mari kita lihat carta alir untuk memindahkan anak pokok ke dalam pasu. Baiklah, pertama, mula. Kemudian, sediakan alatan dan bahan. Kemudian, sediakan medium penanaman. Kemudian, masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Kemudian, masukkan anak pokok ke dalam pasu. Kemudian, sudah penuh. Jika tidak, tambahkan medium. Jika ya, padatkan medium. Kemudian, siram sedikit air. Kemudian, letakkannya di tempat teduh. Akhir sekali, tamat. Jadi, selesai sudah. Ini adalah carta alir untuk kita memindahkan anak pokok ke dalam pasu. Jadi, kita telah selesai membuat sudukut dan carta alir untuk proses memindahkan anak pokok ke dalam pasu. Mari kita pergi pula kepada situasi yang kedua. Ini adalah situasi yang kedua. Boleh lihat gambar yang di bawah. Mari kita lihat apa yang sedang berlaku. Bagaimanakah saya hendak membeli makanan daripada mesin layan diri ini? Saya ada 2 keping RM1 dan 3 keping 50 sen. Maknanya, budak lelaki ni ada RM3.50. Dia nak beli makanan berharga RM3.20. Jadi, maknanya budak lelaki ni mempunyai wang yang cukup untuk membeli makanan. Jadi, mari kita membuat algoritma untuk situasi ini. Mula-mula kita perlu buat sudukut. Jadi, sebelum kita membuat sudukut, kita perlu tahu langkah-langkah ataupun proses membeli makanan daripada mesin layan diri. Jadi, ini adalah proses ataupun langkah-langkah membeli makanan daripada mesin layan diri. Yang pertama adalah masukkan duit secukupnya. Yang kedua adalah tekan butang makanan yang dikehendaki. Dan yang ketiga adalah ambil makanan. Jadi setelah kita tahu dan faham proses untuk membeli makanan daripada mesin layan diri, barulah kita boleh membuat sudukut. Jadi mari kita membuat sudukut. Jadi ini adalah sudukut yang telah siap. Jadi mari kita lihat bagaimana kita ingin membina sudukut untuk proses membeli makanan daripada mesin layan diri. Pertama, kita mesti tulis mula. Jika ada mula, ada tamat. Okey, mula. Kemudian, masukkan duit. Kemudian, jika belum cukup, maka tambahkan duit lagi. Tamat jika. Kemudian, tekan butang makanan yang dikehendaki. Ambil makanan. Akhir sekali, tamat. Jadi, ini adalah sudukut untuk kita membeli makanan daripada mesin layan diri. Jadi, setelah selesai kita membuat sudukut, mari kita membuat pula carta alir untuk proses membeli makanan daripada mesin layan diri. Baiklah, ini adalah carta alir. Ini adalah bentuk carta alir. Jadi, mari kita membuat carta alir untuk proses membeli makanan daripada mesin layan diri. Sama juga seperti situasi yang pertama tadi. Kita ambil balik, kita rujuk balik dan berdasarkan sudukut yang telah kita buat tadi, kita pindahkan atau kita terjemahkannya ataupun kita tukarkannya kepada bentuk carta alir.
Jadi ini adalah bentuk carta alih untuk proses membeli makanan daripada mesin layan diri. Jadi yang pertama adalah mula, seterusnya masukkan duit, seterusnya belum cukup, jika ya belum cukup tambahkan duit lagi, jika tidak pilih makanan yang dikehendaki, seterusnya ambil makanan dan akhir sekali tamat. Jadi ini adalah carta alih untuk proses membeli makanan daripada mesin layan diri. Jadi selesai sudah, kita membuat sudukod dan juga carta alih untuk proses membeli makanan daripada mesin layan diri untuk situasi yang kedua. Setelah selesai, apa pula kita perlu buat? Kita pergi pula kepada langkah yang kedua, iaitu menilai sudukod atau carta alih yang dihasilkan untuk mengesan ralat. Mari kita menilai sudukod dan carta alih yang telah kita hasilkan tadi. Baiklah, mengesan ralat. Kamu tahu tak apa itu ralat? Apa itu ralat? Ralat merujuk kesilapan pada algoritma atau pengaturcaraan yang menyebabkan output salah dihasilkan. Ralat boleh dikesan dengan melihat output berdasarkan situasi dan dibandingkan dengan carta alih yang dibina. Semakan ralat perlu dibuat untuk mengesan kesalahan dan membaikinya. Baiklah, setelah kita buat algoritma tadi dalam bentuk sudukod dan carta alih, kita perlu nilai sama ada betul ke tak algoritma kita tadi tu, yang kita buat tadi tu, iaitu sudukod dan carta alih tu betul ke tak, dia boleh dijalankan dengan betul atau tidak. Jadi caranya adalah kita mengesan ralat. Bagaimana kita nak kesan ralat? Kita melihat output berdasarkan situasi dan kita banding dengan carta alih yang kita bina tadi. Mari kita menilai situasi yang pertama. Baiklah, ini adalah situasi yang pertama. Terdapat dua gambar. Gambar yang pertama, gambar di sebelah kiri, adalah output untuk situasi satu. Manakala gambar yang kedua di sebelah kanan adalah carta alih yang kita buat tadi. Baiklah, situasi yang pertama. Mari kita lihat apa yang sedang berlaku. Ayah, mengapa ada tanah keluar selepas saya siram air di dalam pasu ini? Ayahnya pun menjawab, adakah kamu tutup lubang di bawah pasu sebelum memasukkan tanah? Jika lubang pasu tidak ditutup dengan batu ataupun sebarang objek, tanah akan keluar semasa kamu menyiramnya. Jadi, maknanya setelah kita buat algoritma tadi, ada tanah keluar setelah kita siram air ke dalam pasu. Jadi maknanya berdasarkan apa yang ayah dia cakap, kita tidak menutup lubang pasu tu dengan batu. Jadi mari kita semak. Ada tak kita tutup lubang pasu dengan batu? Jadi mari kita tengok. Mari kita semak kita punya carta alih ni. Mula, sediakan alatan dan bahan, sediakan medium penanaman, masukkan medium penanaman ke dalam pasu, masukkan anak pokok ke dalam pasu. Sudah penuh? Jika tidak, tambahkan medium. Jika ya, padatkan media, siram sedikit air, letakkan di tempat teduh, tamat. Yalah, tak ada pun kita tulis proses menutup lubang pasu dengan batu. Jadi, carta alih ni kita perlu tambah baik supaya tiada berlaku ralat. Mari kita tambah baik carta alih ini. Baiklah, bagaimana kita nak membaiki ralat? Okey. Untuk membaiki ralat di situasi satu, kita perlu menambah proses tutup lubang pasu dengan batu ke dalam carta alih yang kita buat ni lah. Jadi, dekat mana kita nak letak proses tutup lubang pasu dengan batu ni? Okey, kita letak sebelum kita masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Kita letak dekat sini lah. Jadi, ini adalah carta alih yang telah dibaiki. Jadi mari kita semak balik. Ada ke tak ralat tu sudah dibetulkan atau tidak? Okey. Pertama, mula, sediakan alatan dan bahan, sediakan medium penanaman,
tutup lubang pasu dengan batu, masukkan media penanaman ke dalam pasu, masukkan anak pokok ke dalam pasu, tambahkan media, sudah penuh. Jika tidak, tambahkan media. Jika ya, padatkan media, siram sedikit air, letakkan di tempat teduh, tamat. Jadi, kita telah menambah proses tutup lubang pasu dengan batu. Jadi carta alir yang kita buat ni telah dibeki dan betul. Mari kita pergi pula kepada situasi yang kedua. Baiklah, ini adalah situasi yang kedua. Sama, ada dua gambar di mana gambar yang pertama adalah output untuk situasi 2 dan gambar yang kedua adalah carta alir yang kita bina tadi untuk situasi 2. Jadi mari kita lihat output situasi 2, apa yang berlaku. Okey, budak lelaki ni cakap, duit siapa yang tertinggal ini? Duit? Kenapa ada duit? Lah, baki. Sebab tadi kita masukkan duit sebanyak RM2.5. Kita beli makanan, harga dia RM2.30. Jadi baki ada 20 sen. Kita tak ambil baki. Okey, mari kita semak carta alir yang kita buat tadi. Ada tak kita ambil baki? Okey, mari kita semak. Mula, masukkan duit, belum cukup. Jika ya, tambahkan duit lagi. Jika tidak, pilih makanan yang dikehendaki, ambil makanan, tamat. Setelah kita semak, maknanya tiada input untuk kita ambil baki. Dekat mana kita nak letak ambil baki tu? Dekat mana? Jadi, mari kita baiki galat yang berlaku ni. Kita perbetulkan balik. Kita tambah baik balik carta alir yang telah kita buat ini. Mari kita tambah baik. Baiklah. Sekarang kita akan membaiki galat pada situasi 2. Bagaimana kita nak membaiki galat pada situasi 2? Kita perlu menambah input ambil baki duit. Dekat mana kita nak tambah input untuk ambil baki duit ni? Kita perlu tambah sebelum tamat. Maknanya selepas ambil makanan, kita ambil baki, baru tamat. Dekat sinilah kita kena letak input ambil baki duit. Okey, kita dah letak dekat sini. Jadi mari kita semak balik. Ada tak galat? Ada tak lagi galat? Okey, mula masukkan duit, belum cukup. Jika ya, tambahkan duit lagi. Jika tidak, pilih makanan yang dikehendaki, ambil makanan, ambil baki, tamat. Maknanya ini adalah carta alir yang telah diperbetulkan atau telah ditambah baik. Maknanya kita dah letak input ambil baki. Jadi ini adalah jadi carta alir untuk situasi 2 ni adalah betul dan tiada galat. Selesai sudah kita membaiki galat pada situasi 1 dan situasi 2. Jadi apa langkah seterusnya? Langkah seterusnya adalah langkah yang ketiga, iaitu membuat perbentangan sudut kod atau carta alir yang telah ditambah baik. Mari kita bentangkan hasil sudut kod dan carta alir secara lisan, iaitu menggunakan suara lah. Okey, dalam membuat pembentangan ada dua perkara yang perlu kita faham lah, yang perlu kita tahu. Iaitu perkara yang pertama adalah menerangkan sudut kod dan carta alir yang telah dibaiki. Kedua, menggunakan suara yang jelas dan kuat. Baiklah, kita akan menerangkan sudut kod dan carta alir yang telah kita baiki. Kemudian, semasa kita menerangkan tu, kita menggunakan suara yang jelas dan kuat supaya rakan-rakan kita boleh dengar dan faham apa yang kita bentangkan. Mari kita bentangkan algoritma pada situasi 1 dahulu. Baiklah, ini adalah pembentangan algoritma situasi 1. Okey, perkara pertama yang perlu kita buat semasa pembentangan adalah memperkenalkan diri. Setelah kita memperkenalkan diri, barulah kita membentangkan algoritma situasi 1. Baiklah, cikgu akan memulakan pembentangan. Ini adalah algoritma situasi 1, iaitu proses memindahkan anak pokok ke dalam pasu.
Baiklah, ini adalah sudukod untuk memindahkan anak pokok ke dalam pasu. Pertama, mula. Seterusnya, sediakan alatan dan bahan. Seterusnya, sediakan medium penanaman. Seterusnya, tutup lubang pasu dengan batu. Seterusnya, masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Seterusnya, masukkan anak pokok ke dalam pasu. Seterusnya, masukkan medium. Jika belum penuh, maka tambahkan medium lagi. Tamat jika. Seterusnya, padatkan medium. Seterusnya, siramkan sedikit air. Seterusnya, letakkannya di tempat teduh. Akhir sekali, tamat. Seterusnya adalah carta alir untuk memindahkan anak pokok ke dalam pasu. Pertama adalah mula. Kemudian, sediakan alatan dan bahan. Kemudian, sediakan medium penanaman. Kemudian, tutup lubang pasu dengan batu. Kemudian, masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Kemudian, masukkan anak pokok ke dalam pasu. Kemudian, tambahkan medium. Sudah penuh? Jika tidak, tambahkan medium. Jika ya, padatkan medium. Kemudian, siram sedikit air. Kemudian, letakkannya di tempat teduh. Akhir sekali, tamat. Jadi, selesai sudah pembentangan untuk sudukod dan carta alir proses memindahkan anak pokok ke dalam pasu bagi situasi yang pertama. Okey. Jadi, mari kita pergi pula kepada pembentangan algoritma bagi situasi yang kedua. Baiklah. Cikgu akan mulakan pembentangan. Baiklah, ini adalah algoritma bagi proses membeli makanan daripada mesin layan diri. Kita mulakan dengan sudukod membeli makanan daripada mesin layan diri. Pertama adalah mula. Seterusnya, masukkan duit. Seterusnya, jika belum cukup, maka tambahkan duit lagi. Seterusnya, tamat jika. Seterusnya, tekan butang makanan yang dikehendaki. Seterusnya, ambil makanan. Seterusnya, ambil baki. Akhir sekali, tamat. Baiklah. Kemudian, saya akan membentangkan pula carta alir untuk membeli makanan daripada mesin layan diri. Pertama adalah mula. Kemudian, masukkan duit. Kemudian, belum cukup. Jika ya, tambahkan duit lagi. Jika tidak, pilih makanan yang dikehendaki. Kemudian, ambil makanan. Kemudian, ambil baki. Akhir sekali, tamat. Jadi, selesai sudah pembentangan algoritma bagi situasi 2, iaitu sudukod membeli makanan daripada mesin layan diri dan juga carta alir untuk proses membeli makanan daripada mesin layan diri. Jadi, selesai sudah pembentangan untuk algoritma situasi 1 dan 2. Maka dengan itu, tamatlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, bagi mengukuhkan kefahaman kamu dan menguji kefahaman kamu, mari kita buat sedikit latihan secara bersama-sama. Baiklah. Ini adalah latihan reka bentuk dan teknologi. Reka bentuk pengatur caraan. Kamu boleh salin soalan ni dan menjawabnya di buku latihan RBT. Jadi, mari kita mula menjawab latihan ini secara bersama-sama. Mari kita baca arahan. Arahan. Jawab soalan-soalan di bawah. Soalan pertama. Izzati dan ibunya ke kedai Dobi layan diri untuk membasuh baju. Harga sekali cucian ialah RM6. Izzati perlu memasukkan 12 keping 50 sen untuk membasuh baju. Lukiskan carta alir untuk proses tersebut. Bentangkan jawapan kamu kepada rakan sekelas. Baiklah, soalan ini menghendaki kita untuk melukis carta alir untuk proses membasuh baju di kedai Dobi layan diri. Kemudian kita perlu bentangkan jawapan kita kepada rakan sekelas. Jadi,
untuk membasuh baju, Izzati perlu memasukkan 12 keping 50 sen untuk membasuh baju. Jadi, kita perlu menggunakan struktur kawalan ulangan. Kita perlu menggunakan struktur kawalan ulangan. Jadi, sebelum kita membuat algoritma berbentuk catak alih ni, kita perlu faham dulu bagaimana proses membasuh baju di kedai Adobe layan diri. Jadi, mari kita tulis. Kita tulis proses membasuh baju di kedai Adobe layan diri. Okey, proses yang pertama adalah masukkan duit. Okey. Proses yang kedua tekan butang mula. Baiklah, proses yang ketiga adalah baju dibasuh. Baiklah, proses yang keempat adalah ambil baju. Manakala proses yang terakhir tamat. Tamatlah. Jadi, kita kena masuk duit dulu, lepas tu tekan butang mula. Kemudian kita kena tunggulah baju tu siap basuh, baru kita boleh ambil baju tu. Tapi duit ni kita kena masuk banyak kali. Jadi dekat sini kita kena letak, masukkan duit sehingga cukup. Maknanya dekat sini kita akan letak, jikalah kalau kita menggunakan sudut kod ataupun catak alih, maknanya dekat sini ada syarat selagi. Okey, mari kita membuat catak alih. Mari kita lukis catak alih. Okey, bagaimana kita nak lukis catak alih? Okey, kita nak lukis catak alih, bentuk dia adalah seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk catak alih. Okey, mari kita pindahkan maklumat yang kita dah faham tadi, bagaimana proses untuk membasuh baju di kedai Adobe layan diri. Kita tulis dekat sini jawapan dia. Baiklah, setelah mula, kita kena masukkan duit. Kita tulis masukkan duit. Setelah kita masukkan duit, kita pergi pula kepada yang seterusnya, iaitu syarat. Syarat dia apa? Syarat dia belum cukup lagi. Belum cukup lagi, kena masukkan duit. Kalau dah cukup, baru tidak. Jadi kita kena tulis belum cukup. Belum cukup. Kena letak tanda soal sebab soalan. Okey. Jika ya belum cukup, kita kena buat apa? Kita kena tambah duit. Tambah duit lagi. Jadi kita tulis jawapan dia tambah duit lagi. Mari kita tulis. Tambah duit lagi. Okey. Okey, kita tambah duit sampai cukup. Lepas tu belum cukup, baru tidak. Sebab apa? Sebab dah cukup. Kemudian proses seterusnya apa? Proses seterusnya adalah tekan butang yang dikehendaki, iaitu tekan butang mula. Okey, kita tulis jawapan dia tekan butang mula. Tekan butang mula. Okey, setelah tekan butang mula, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang terjadi seterusnya? Seterusnya adalah mesin basuh mula membasuh baju. Jadi, baju dibasuh. Kita tulis baju dibasuh. Kita tulis dekat kotak ni. Jadi, mari kita tulis. Baju dibasuh. Okey, setelah baju dibasuh, setelah selesai baju dibasuh, kita kena buat apa? Kita kena ambil lah baju kita. Jadi jawapan dia dekat sini kita tulis ambil baju. Okey, mari kita tulis ambil baju. Ambil
baju. Setelah ambil baju, barulah tamat. Okey, kita telah selesai membuat carta alih untuk proses membasuh baju di kedai Doby Layan Diri. Kemudian, setelah selesai kita membuat carta alih, kita perlu buat apa? Kita perlu bentangkan carta alih yang telah kita buat tadi. Jadi bagaimana kita nak bentangkan? Kita kena bentangkan begini. Mula-mula kita perkenalkan diri kita dahulu. Okey, apa yang perlu kita cakap semasa perkenalan diri? Kita perlu beritahu nama kita. Lepas tu kita beritahu kelas. Okey. Nama saya adalah Ali. Saya dari kelas 5 Nakib. Ini adalah carta alih untuk proses membasuh baju di kedai Doby Layan Diri. Saya akan terangkan bagaimana proses ini dalam bentuk carta alih. Pertama, mula. Kemudian, masukkan duit. Belum cukup, tambah duit lagi jika ya. Jika tidak, tekan butang mula. Seterusnya, baju dibasuh. Kemudian, ambil baju. Akhir sekali, tamat. Jadi, inilah carta alih untuk proses membasuh baju di kedai Doby Layan Diri. Baiklah. Jadi, selesai sudah carta alih kita dan selesai juga pembentangan kita. Jadi, maka dengan itu, tamatlah sudah pembelajaran kita. Jadi, cikgu harap kamu fahamlah bagaimana kita menjana idea untuk menghasilkan sudut ataupun carta alih berdasarkan situasi dan bagaimana kita menilai sudut atau carta alih untuk mengesan ralat. Dan kita juga dapat belajar bagaimana untuk membuat pembentangan mengenai sudut dan carta alih yang kita hasilkan. Jadi itu saja. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.